Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan dikenalkan dengan sejenis bunga orkid baharu sempena keberangkatan negara ke Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam menandatangani 4 memorandum persefahaman dengan Kerajaan Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam hari ini berkenan dikenalkan dengan sejenis bunga orkid baharu sempena keberangkatan negara ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Republik Singapura. Bunga orkid berkenaan telah disembahkenalkan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Bunga orkid tersebut didaftarkan dengan nama Dendrobium Hassanal Saleha iaitu satu kacukan bunga Dendrobium Singa Friendship dengan Dendrobium Simontan. Hubungan unik dan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura bertambah kukuh dengan keberangkatan negara ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Republik Singapura. Semasa keberangkatan tersebut, kedua-dua buah negara berpuas hati untuk meneruskan kerjasama bagi memastikan kemakmuran dan keditahanan yang berterusan. Sempena keberangkatan negara ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menandatangani 4 memorandum persefahaman dengan Kerajaan Republik Singapura, iaitu Memorandum of Understanding on Cooperation in Public Service Capacity Development, Memorandum of Understanding on the Brunei Darussalam Singapore Youth Education Scholarship, Memorandum of Understanding on Strengthening Trade and Investment Cooperation in Food and Medical Products dan Memorandum of Understanding on Cooperation in Energy and Green Economy. Bagi Memorandum of Understanding on Cooperation in Public Service Capacity Development,
Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala Kerajaan Republik Singapura diwakili oleh Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing, Menteri Pendidikan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Perkhidmatan Awam. Memorandum persefahaman tersebut bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam dengan bahagian perkhidmatan awam Republik Singapura, di mana Singapura akan menjadi hos bagi penempatan para penjawat awam Negara Brunei Darussalam di beberapa buah kementerian dan agensi berkaitan kerajaan yang juga akan membuka peluang-peluang latihan di dalam perkhidmatan awam Republik Singapura. Memorandum of Understanding on the Brunei Darussalam Singapore Youth Education Scholarship pula ditandatangani oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan bagi pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala daripada Kerajaan Republik Singapura ialah Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing, Menteri Pendidikan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Perkhidmatan Awam. Di bawah memorandum persefahaman ini, biasiswa pendidikan belia Brunei Singapura bertujuan untuk mengukuhkan pertukaran belia dan pemimpin masa depan negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura serta meningkatkan persahabatan dan kesalingfahaman di antara kedua-dua buah negara. Biasiswa tersebut akan ditawarkan kepada penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam yang tertentu di peringkat pra-universiti bermula dari sekolah menengah. Sementara Memorandum of Understanding on Strengthening Trade and Investment Cooperation in Food and Medical Products dan Memorandum of Understanding on Cooperation in Energy and Green Economy ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala Kerajaan Republik Singapura diwakili oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Menteri Perdagangan dan Industri. Di bawah Memorandum of Understanding on Strengthening Trade and Investment Cooperation in Food and Medical Products, negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura akan bekerjasama untuk memudahkan, mempromosikan dan mengukuhkan ketahanan bekalan produk-produk makanan dan perubatan serta pengangkutan efisien bagi barangan tersebut di antara kedua-dua buah negara. 3 bidang fokus telah dikenal pasti di dalam memorandum persefahaman tersebut, iaitu bekalan makanan, produk perubatan dan penyelesaian pengangkutan. Penandatanganan memorandum persefahaman ini juga mewujudkan sebuah jawatan kuasa bersama Brunei Singapura bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di antara kedua-dua buah negara dan memudahkan pelaksanaan projek-projek bersama. Sementara itu, Memorandum of Understanding on Cooperation in Energy and Green Economy menandakan komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dalam penyediaan sebuah rangka kerja bagi kerjasama di bidang tenaga dan ekonomi hijau melalui 4 bidang fokus, iaitu tenaga dan ekonomi hijau termasuk peralihan tenaga, teknologi-teknologi rendah karbon baru, penangkapan dan penyimpanan karbon dan pasaran karbon. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 5 sementara 5 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapih. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 263 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 82.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 56.6%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 76.9%.
Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 di Surau Al-Faizun, Brakas Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Majlis ini adalah pesambah istimewa kehadapan Majlis ke Bawah Duli Yang Maha Mulia serta memohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke Bawah Duli Yang Maha Mulia akan terus dikurniakan nikmat lanjut usia dan kesihatan serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Kedutaan Diraja Thailand menganjurkan Bazar Thailand selama 4 hari di Pusat Membeli Belah One City. Ia dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga Isnin ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sehubungan itu, perasmian bazar diadakan petang tadi. Berucap pada majlis perasmian tersebut, Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand designate ke negara Brunei Darussalam berkata, pengusaha mikro, kecil dan sederhana Thailand merupakan tulang belakang ekonomi negara itu dan perdagangan dua hala. Hadir Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Bazar disertai oleh 39 pengusaha Thailand dengan mempamerkan pelbagai produk dari negara berkenaan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengadakan jerayawara kenali negara Kitani di Pusat Membeli Belah Times Square, Brakas. Ia merupakan salah satu usaha untuk membantu para penggiat industri pelancongan tempatan meningkatkan pendapatan dengan menyasarkan pasaran pelancongan domestik. Jerayawara tersebut dilancarkan petang tadi oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 15 buah syarikat menyertai jerayawara kali ini, antaranya hotel dan agensi pelancongan yang menawarkan pakej dan aktiviti sempena musim cuti persekolahan yang akan bermula tidak lama lagi. Program pengurusan risiko bencana peringkat sekolah yang diungkayahkan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC selama 2 hari berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil. Majlis diadakan di Sekolah Menengah Tanjung Maya, daerah Tutong. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Kolonel Bersara Muhammad Harith Rashidi bin Haji Muhammad Jamin, Pengarah NDMC. Program diadakan dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Berpeluang mengetahui akan fungsi dan peranan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC. Di samping itu, dapat meningkatkan keupayaan dan kesiapsiagaan dalam mengenal risiko dan membuat tindakan yang betul dan selamat sekolah kami. Berpeluang mengikut latihan berkumpulan seperti aktiviti do and done sebelum, semasa dan selepas kejadian bencana serta membentuk pelan tindakan menghadapi bencana di sekolah. Bagi menghasilkan pelajar yang berkualiti, guru merupakan tunjang dalam memastikan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan dapat diserap dan dibangunkan dalam diri pelajar. Perkara ini dinyatakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang tadi semasa Majlis Convocation Peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah PSR tahun 2021. Majlis berlangsung di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Menurut Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsalfilah, dalam hal ini antara kemahiran yang perlu dimiliki guru ialah kemahiran pengajaran secara interaktif, menerapkan bahan pengajaran yang diperibadikan mengikut keperluan dan tahap kecekapan pelajar serta berkemampuan merangsang kemahiran berfikir kepada pelajar melalui pendekatan kreatif.
Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil dan hadiah kepada 27 orang pelajar Teach Me Guru dan 64 orang pelajar program Mumtaz kelas tahun 2021, guru-guru serta ahli jawatankuasa program Mumtaz 2021. Bakal pengantin yang akan melangsungkan hari bahagia mereka boleh mendapatkan berbagai pilihan pakej perkahwinan semasa Brunei Grand Wedding Expo yang sedang berlangsung selama 3 hari. Pelancaran expo tersebut berlangsung pagi tadi di Dewan Indah Biru Lugu Industrial Park. Hadir merasmikan expo Yang Amat Mulia Pengira Anak Haji Abdul Kudus bin Pengiran Lela Chetria Saibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz yang juga merasmikan bangunan baharu Dewan Indah Biru. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan cek berjumlah RM3,000 bagi dana pengiran muda mahkota Al-Muhtadabillah untuk anak-anak yatim dana. Expo sehingga had ini dihasrat dapat memudahkan bakal pengantin yang sedang membuat perancangan majlis perkahwinan dan mendapatkan nasihat daripada para pengusaha. Expo seperti ini memberi peluang kepada seluruh vendor-vendor perkahwinan di negara Brunei untuk memudahkan para pengantin melaksanakan hari bahagia mereka. Kami akan cuba menolong klien lah sebaik mungkin untuk memilih aksesoris yang bersesuaian dengan diorang punya pakaian lah. Lebih mudah untuk bakal-bakal pengantin untuk mengunjungi dan lebih untuk servis-servis harga-harga. Terdapat segelintir masyarakat yang sering menyalahgunakan laman-laman sosial dan aplikasi-aplikasi telefon bimbit dengan menyebarkan perkara-perkara yang boleh mengaibkan diri sendiri serta orang lain seperti menyebarkan penulisan, imej, video dan seumpamanya. Dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Menjaga dan Menutup Aib, menekankan sebagai orang yang beriman, hendaklah sentiasa menjaga diri sendiri daripada menyakiti orang lain sama ada dari segi tingkah laku maupun tutur kata. Membuka atau mendedahkan aib itu termasuk dalam perbuatan ghibah ataupun mengumpat. Perbuatan ghibah ini umpama seseorang itu memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Sesungguhnya setiap manusia itu dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh itu, jika kita terlihat perkara aib yang dilakukan oleh seorang itu secara sembunyi-sembunyi, maka tidak boleh bagi kita untuk menyebarkan perkara aib itu kepada orang lain. Justru, apa yang perlu kita lakukan ialah menutup aibnya dan sekaligus menasihatinya ketika dia sedang bersendirian atau ketika berada di tempat yang tertutup. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan Mu'allaf Tarbiyah Mu'allaf membuka cawangan kelas bimbingan Mu'allaf di Rumah Kegiatan Agama Kampung Berbuluh semalam. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Melalui kelas tersebut, para Mu'allaf dapat mempelajari dan menghalusi bacaan Al-Quran dan asas-asas fardu ain serta memberi keyakinan kepada mereka untuk terus istiqamah dalam mencari ilmu. Juga diselajurkan penyampaian surat lantikan dan buku Iqra' kepada tenaga pengajar kelas bimbingan Mu'allaf di kampung berkenaan. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD mengadakan majlis doa selamat sempena perasmian bangunan tambahan rumah FABD. Majlis berlangsung di bangunan berkenaan semalam. Hadir Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan yang dipertua FABD. Juga diadakan solat maghrib berjemaah, membaca surah Yasin dan tahlil. Bangunan ini mula dibina pada tahun lalu dengan menelan belanja sebanyak RM3 juta. Pelaksanaan fokus strategik yang telah dikendalikan sepanjang tahun 2022-2023 merupakan matlamat mesyuarat pertemuan Jawatan Kuasa Teknikal Sekretariat Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIMS. Mesyuarat tersebut diadakan di Yogyakarta, Indonesia. Mewakili negara ke mesyuarat tersebut, 2 orang perwakilan Sekretariat MABIMS Negara Brunei Darussalam.
Pada mesyuarat itu, para delegasi juga bertukar-tukar pandangan bagi mempertingkatkan lagi perancangan dan penyelenggaraan fokus strategik MABIMS. Mesyuarat yang diadakan selama 3 hari bermula 24 Ogos lalu dihadiri oleh semua perwakilan dan 4 negara anggota MABIMS. Program pengupayaan asnaf zakat Propas kelolaan Kementerian Hal Ehwal Ugama ternyata membuahkan hasil apabila beberapa pengusaha dari golongan asnaf zakat berjaya menaik taraf kehidupan mereka melalui program latihan dan bantuan daripada Majlis Ugama Islam Brunei dan Pusat Dakwah Islamiah. Terima kasih kepada Majlis Ugama Islam dan Kementerian Hal Ehwal Ugama kerana pada mula saya berniaga dulu memang kementerian inilah yang banyak membantu. Alhamdulillah, barangkali dengan bantuan yang kuterima tu kan mungkin jauh berbezalah daripada dulu. Contohnya masa ini keselesaan hidup, keselesaan dengan berkeluarga lebih teratur dan terarah lah. Untuk kita ni memajukan diri kena ada ilmu. Dengan ada ilmu dan pandai mengatur keuangan. Kehidupan yang serba kekurangan tidak bererti perlu mundur dalam pelajaran, namun ia dijadikan sebagai cabaran untuk mencapai kejayaan dan membantu mengubah kehidupan keluarga. Ini dikongsikan beberapa oleh orang pelajar cemerlang yang menerima bantuan asnaf zakat ketika ditemui di Majlis Anugerah Ilal Hijrah kemarin. Pendidikan itu tidak ketinggalan dan disebabkan juga bantuan dari MUI Papa alhamdulillah dapat meneruskan pelajaran lah ke peringkat seterusnya. Kalau dulu hidup sedikit susah, untuk masa ini untuk menambahkan lagi ilmu untuk belajar lebih tinggi untuk membantu lagi keluarga. Terima kasih kepada Kerajaan Kebah Duli yang telah memberi bantuan kepada kami untuk sebagai pendorong semangat kita ni lagi untuk menyambung pembelajaran ke peringkat seterusnya. 2 lelaki tempatan ditahan semasa rondaan dan pemantauan yang dijalankan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar, pasukan polis di Raja Brunei. Suspek berumur dalam lingkungan 20 ke 21 tahun itu didapati cuba membawa masuk 300 botol dan 192 tin minuman keras pelbagai jenama di dalam sebuah kenderaan. Kes diserahkan ke bahagian penguatkuasaan Ugama dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Kedua-dua suspek, kenderaan dan barang tegahan dibawa ke Balai Polis Bangar bagi siasatan lanjut. 19 notis amaran dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. 7 kompaun juga dikeluarkan atas kesalahan melanggar Akta Kawalan Harga yang didapati sepanjang tempoh Julai dan Ogos 2022. Kompaun yang dikeluarkan ke atas syarikat-syarikat terbabit adalah mengikut kekerapan kesalahan dibuat. Para peniaga adalah dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi Akta Kawalan Harga dan peraturan di bawahnya serta mengamalkan amalan perniagaan yang beretika termasuk memastikan paparan tanda harga yang betul dan jelas. Orang ramai digalakkan memuat turun dan menggunakan aplikasi mudah alih pengguna bijak untuk mendapatkan akses harga terkini bagi barangan asasi tertentu atau membuat aduan kepada JPES mengenai sebarang amalan perniagaan yang tidak wajar. Unit Sukatan dan Timbangan SDT bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula 9 pagi hingga selesai yang mana anggaran pelaksanaannya adalah sekitar 2 hingga 3 jam. Langkah berkenaan adalah selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Bagi pertanyaan lanjut, email ke sdt@mofi.gov.bn.
Jabatan Pengajian Islam JPI Kementerian Halal Ugama pagi tadi mengadakan kejohanan futsal bersempena sambutan Hari Guru ke-32. 42 pasukan terdiri dari para pegawai, guru dan kekitangan JPI serta pasukan jemputan bertanding di kejohanan tersebut. Dalam perlawanan akhir ini, pasukan Brunei 2AFT menyandang gelaran Johan Piala FA sementara pasukan UBD merangkul gelaran Juara Liga. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Halal Ugama. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD akan mengadakan perlawanan persahabatan antara skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam bawah 20 tahun dengan pasukan Sarawak bawah 20 tahun. Perlawanan tersebut akan berlangsung Ahad ini 28 Ogos 2022 pukul 4 petang di Padang FABD Berakas. Para peminat bola sepak tanah air yang ingin menyaksikan perlawanan tersebut boleh mendapatkan tiket perlawanan dengan harga RM5 bermula esok di rumah FABD Berakas. Dalam pada itu, Radio Televisyen Brunei juga akan menyiarkan perlawanan tersebut menerusi aplikasi RTB Go.